CR 8 gol di World Cup. So CR memerlukan 2 gol lagi untuk pecahkan rekod legend orang tu lah. Okay guys, kembali lagi untuk preview kali ni di grup yang terakhir, iaitu grup H di antara Korea Selatan menentang Portugal ataupun South Korea. Okay, macam aku cakap, kita ambil tim Asia. Sekarang ni Korea lawan Portugal. Portugal dah pun mengesahkan tempat ke pusingan 16. Jadi kita cerita pasal Portugal, kita cerita pasal Korea Selatan dulu. Okay, Korea Selatan sekarang ni dikendalikan oleh Paulo Bento yang sekarang ni jadi jurulatih untuk Korea Selatan. Dan dia adalah pemain skuad kebangsaan Portugal tu, zaman-zaman 2000, zaman Luis Figo lah. Dan dia pernah memegang Portugal juga dari tahun 2010 sampai 2014. Okay, untuk aku cerita bab Paulo Bento ni, masa aku favourite team aku Portugal sebenarnya. So bila Paulo Bento pegang Portugal ni, di zaman-zaman dia antara yang aku tak minat sebenarnya, cara dia punya tactical dan cara dia punya permainan. Tapi once 2 game awal Korea Selatan ni, bila aku tengok dia lawan Uruguay, bila aku tengok dia lawan Ghana, Korea bermain sangat baik weh. Intensity tinggi, pressing, laju untuk attack, cepat, dynamic. Cuma yang aku cakap, Korea bila sampai final third, dia tak ada idea, dan bila ada peluang dia tak convert betul-betul. Masa lawan Uruguay tu, aku rasa first half dia memang 100%, almost aku rasa 60% control game dan ada peluang, cuma tak ada luck di situ. Lawan Ghana pun sebenarnya sepatutnya dia dah boleh kill the game awal, tapi Ghana bila ada peluang dia convert chance tu. So aku rasa kesilapan dekat situ sebenarnya. Tapi jangan risau, Korea masih ada peluang lagi, cuma misi dia kena menang Portugal lah. Itu saja. Sebab kalau ikut head to head, diorang pernah bertemu sekali saja. Ni menarik diorang pernah bertemu sekali saja pada tahun 2002, time World Cup tu. Dan kemenangan itu berpihak pada Korea Selatan. Time tu pun 2002 tu grouping yang terakhir, match yang terakhir dalam grup Korea lawan Portugal. Dan masa tu juga Paulo Bento ni bermain untuk Portugal sebenarnya. Zaman tu masa zaman Korea menang 1-0, zaman Korea tuan rumah tu, Paulo Bento jurulatih sekarang ni bermain untuk Portugal, dan orang tewas. Gol kemenangan Korea dijaringkan oleh Pak Jisung. Pak Jisung sahabat kedai, legend MU tu. So itu je head to head diorang sekali. Jadi diorang pernah bertemu, ini kali kedua diorang akan bertemu. Diorang tak pernah friendly ke sebelum ni apa. So aku rasa mungkin satu pertandingan yang menarik, yang persembahan yang menarik akan disajikan. Sebab Portugal pun memerlukan kemenangan. Bukan memenangan, Portugal memerlukan 1 point untuk menjadi juara kumpulan. Sebab dia nak elak jumpa Brazil. Dia nak jadi juara kumpulan tu. So kalau kita tengok Korea ni sebenarnya pada tahun Korea ni, bila aku check sejarah pada starting tahun 86 sampai 2022 weh, diorang tak pernah miss layak World Cup all the way. Aku rasa daripada 86 tu dah 35-36 tahun all the way layak ke World Cup weh. Cuma paling tinggi of course time diorang menjadi tuan rumah tu sampai mendapat tempat keempat. Selepas tu 2010 sampai round of 16, itu je yang paling tinggi. Lepas diorang dapat nombor 4 tu 2010 diorang round of 16, 2014 dan 2016 sampai group stage. So kalau 2022 ni kalau diorang kalah kat group stage lagi, 3 edisi berturut-turut diorang tewas dalam group stage sebenarnya. Okay, ini kalau aku tengok, bila aku tengok kajian, bila aku tengok senarai pemain sebenarnya, kalau ikutkan Korea hanya ada 9 pemain je daripada 26 pemain yang dia pilih tu, hanya 9 je yang bermain di Eropah tu sebenarnya. Aku macam terkejut juga sebab aku tengok Korea sebenarnya kalau kita perasan ramai player-player yang main kat Eropah, tapi bila tengok dalam senarai tu hanya 9 player je yang beraksi di Eropah. Kebanyakannya bermain di diorang punya league lah, Korea League. So aku rasa satu perkembangan yang menarik sebab maksudnya standard Korea League tu dah lebih tinggi dah sebenarnya. Sebab Paulo Bento ni percaya pemain-pemain di Korea League mampu juga beraksi di pentas yang tertinggi. Okey, kalau kita tengok cuma aku pelik dengan Paulo Bento sebenarnya sebab Hang Hee-chan, pemain Wolf season ni, Lee Kang-in, midfield muda yang terbaik, dan antara yang aku looking forward. Tapi Paulo Bento tak bagi diorang peluang main. So aku agak terkejut sebab bila aku buat research kat Facebook, ramai aku baca yang kenapa tak bagi Hang Hee-chan main, sebab dia striker yang baik tau dekat Wolf. So mungkin faktor taktikal, mungkin ada strategi lain, kita tak tahu. Dan of course yang menjadi keterkejutkan, orang kata Van Dijk Korea, iaitu Kim Mi-ja, betul aku sebut Kim Mi-ja, yang main Napoli sekarang. Season ni main untuk Napoli, ganti Kalu Bali, dan sangat perform weh. Orang dah gelarkan dia Van Dijk Korea, dan baru berusia 26 tahun, muda lagi. Ada future yang besar di Eropah sebenarnya. Okey, kalau kita tengok
Ni aku baru terbaca tadi sebelum aku rekod video ni, aku terbaca yang fan-fan Korea sekarang tengah marah dekat Son. Aku tak pasti berita ni betul ke tak, tapi dia orang marah dekat Son sebab Son tak membeli persembahan yang terbaik apa yang diharapkan kat World Cup starting World Cup 2014, 2018, 2022 tak membantu Korea pun sebenarnya, sebab of course Son dekat Spurs memang perform gila, dah menang Golden Boot. Tapi bila aku baca rumus tu, aku macam sedih bila fan-fan Korea attack Son yang kata tak bagi kerjasama, yang tak beri 100% kat padang. Sebab Son sebelum World Cup ni mula, Son dah almost 2 bulan tak silap aku, sebulan lebih tak main sebabkan dia ada pembedahan dekat hidung dan mata dia tu masih lawan Champions League tu. So dia sanggup pakai topeng untuk berjuang demi negara. Tapi kalau fan anggap macam tu, sedih gila lah. Itu aku baca, kau boleh baca kat internet kot benda tu. Sebab mungkin di era, mungkin walaupun Son ni pemain di champion, dia main untuk Spurs je, tapi aku rasa dia sumbangan dia, aku rasa dia pemain asal yang paling besar kot, pernah cipta rekod, pernah menang Golden Boot dekat EPL tanpa sepakkan penalti season lepas. So kalau kita tengok rekod Son dah menjaringkan 35 gol. Cuma all time top scorer Korea 58 gol. Mungkin Son pun sekarang 30 tahun, Son memerlukan 23 gol lagi untuk jadi all time top scorer untuk Korea sebenarnya. So aku rasa Son ni mungkin nak kata sistem, mungkin support dia tak sama macam mana dia ada support dekat Spurs. Aku tak menilaikan pemain Korea, itu aku rasa sedikit sebanyak tentang Korea. So untuk Korea itu saja, sedikit sebanyak tentang Korea. Kita nak berbalik kepada Portugal. Lupa sebab nanti Paulo Bento tak akan berada di tempat yang Julatih tu ada, sebab dia kena kat merah itu masa lawan Ghana. Dia akan duduk di atas lah kot. So mungkin memakai walkie-talkie lah untuk berinteraksi dengan dia punya assistant. Okay, itu sikit sebanyak tentang info tentang Korea. Dan untuk Portugal sebenarnya, of course dia memerlukan, aku rasa dia memerlukan juga point. Walaupun dia kalah ke lawan Korea esok, dia tetap boleh juara kumpulan. Cuma bergantung pada Ghana juga tak silap aku. Tapi diorang memerlukan at least 1 point untuk mengelak jumpa Brazil. Tu je aku dengar, diorang elak jumpa Brazil untuk laluan diorang nak jadi belah sini tau. So untuk aku, Fernando Santos, aku dengar Cristiano Ronaldo semalam tak training. Fernando Santos kata ada kecederaan kecil, tapi mungkin dia akan direhatkan juga. Sebab aku dengar Fernando kata dia cuba merehatkan beberapa pemain utama dia. Dan CR pun sebenarnya sedang memburu satu rekod, iaitu untuk menjadi all time top scorer di World Cup untuk Portugal sendiri. Sekarang ni dia punya legend lah, Eusebio. Betul aku sebut Eusebio, dah 9 gol di World Cup. Sebab CR 8 gol di World Cup. So CR memerlukan 2 gol lagi untuk pecahkan rekod legend orang tu lah. So untuk aku of course Nuno Mendes terlepas untuk semua baki saingan World Cup ni sebabkan hamstring tak silap aku. Danilo Pereira dengan Otavio mungkin ada kecederaan kecil lah, mungkin terlepas juga untuk game ni. Aku dengar juga Fernando Santos kata dia tak akan buat banyak pertukaran, dia tetap akan menurunkan beberapa player utama dia, kecuali Cristiano Ronaldo masih 50-50 lagi. Dia tengah fikir untuk simpan untuk round of 16 lah. So kalau aku tengok Portugal ni sebenarnya, untuk aku kalau on paper ni the best squad Portugal yang ada daripada zaman aku start tengok bola 2006 sampai sekarang ni. Aku rasa ni the best squad Portugal yang ada. Dan kekuatan dia sekarang terletak di Bernardo Silva dan Bruno Fernandes sebenarnya. Sebab diorang ni all rounder midfield tau. Cover bawah, cover atas, cover tengah, cover tepi, semua. Kalau kau perasan semua dia cover. Aku suka player-player Bruno dan Bernardo ni, orang kata jantung untuk Portugal sebenarnya. So kalau kita tengok, mungkin bukan nak kata generasi emas ni generasi baru ke apa Portugal, tapi bila aku check line up, check pesenarai pemain, hanya 4 pemain je yang berusia 30 tahun ke atas kat Portugal ni. Ni mungkin generasi yang baru-baru juga, macam Joao Felix, Rafael Leao muda lagi, mungkin Jota terlepas masih muda. Siapa lagi ada pemain-pemain muda, Dalot lah, Diego Costa, keeper dia, banyak player-player muda sangat. Nuno Mendes kan. So untuk aku bila aku check, hanya CR 37 tahun, Pepe 39 tahun, dia punya keeper Raul Patricio 34 tahun dan Danilo Pereira 31 tahun. Lain semua bawah 30 tahun weh. Aku rasa ini satu perkembangan yang baik untuk skuad Portugal. Okey, ini satu fakta untuk korang Start tahun 86 sampai tahun 1998 Portugal tak pernah layak World Cup Tak pernah layak World Cup. Tahun 2002 zaman Luis Figo, diorang punya legend baru nak naik, baru nak kembang. Time tu bola sepak Portugal baru berkembang. Time tu zaman-zaman Luis Figo, Deco, diorang baru layak tahun 2002 tu untuk World Cup. Tu pun kalah group stage. So starting 2006 di era CR ni sampai 2022 tak pernah miss layak World Cup. Kau nampak tak? Sebab CR ni bila aku baca satu artikel, dia dah membawa satu perubahan dekat bola kat Portugal ni. Boleh bola sepak ni boleh menjamin sesuatu yang besar di negara Portugal. Walaupun negara Portugal negara kecil je, tapi
CR ni dah mengubah landscape pemain-pemain muda untuk jadikan dia ikon. Sebab tu macam ni pemain-pemain muda orang ni golden generation baru, wonderkid yang terbaru semua lahir kat Portugal ni memang menjadikan CR sebagai ikon dorang. Sebab tu dorang tak pernah miss sekarang ni layak World Cup. So untuk aku ini chance terakhir Portugal, chance terakhir untuk CR juga untuk menang World Cup. Sebab aku rasa ini the best squad yang pernah Portugal ada on paper untuk aku sebenarnya. Sebab aku, walaupun nampak macam bias, aku fan Portugal tau, tapi aku yakin untuk game ni, walaupun aku nak Korea sebenarnya layak, tapi mungkin tak aku rasa akan berakhir dengan keputusan seri. Atau kalau dia mundurkan skuad nombor 2, mungkin keputusan seri ataupun Portugal kalah. Kalau still lagi skuad utama, aku rasa Portugal akan menang lah. Korea akan tersingkir buat kali ketiga berturut-turut untuk edisi World Cup ni. Terima kasih untuk review kali ni. Ini review yang terakhir dalam group stage. Lepas ni round of 16 sampai final. Setiap preview akan ada. Aku dengan Au akan preview satu game, okay? Thanks for support. Aku hargai sangat walaupun tak mencapai view standard yang kita nak. Terima kasih untuk support Hari Bermaya. Jangan lupa bulan ni busy dengan World Cup, busy dengan AFF dan busy dengan Malaysia bawah 23, okay? Kita jumpa lagi next preview datang. Ciao guys.